Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi welcome back to channel. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton channel saya. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang menonton channel saya. Welcome back to channel Sewangi Altar. Jadi insya-Allah hari ini saya nak kupaskan iaitu banyak berlaku perselisihan, iaitu berlaku syirik dan juga ramalan kepada orang Melayu kita. Okey tuan-tuan, kadang-kadang orang Melayu kita ni suka sangat buat ramalan yang bukan-bukan. Yang pertama sekali, ramalan dia orang ni suka meramalkan bila mana kalau kupu-kupu masuk dalam rumah, bermakna akan ada orang datang. Ini signifikan ataupun selalu sangat dalam saintario orang kata orang Melayu kita ni lebih cenderung ke arah bila mana kalau kupu-kupu masuk rumah, itu mak saudara kau akan datang. Itu pak saudara kau datang. Itu maksudnya syirik sebab kita lebih tu orang panggil, sebab kita lebih percaya kepada kupu-kupu tadi. Sebenarnya benda tu secara kebetulan saja. Dan yang kedua pula tuan-tuan, kebanyakannya banyak orang Melayu kita ni bila mana mereka tanam uri yang setelah dibasuh tadi, mereka akan letak jarum, mereka akan letak macam-macam pada uri tersebut, sehingga menyebabkan jatuh pada syirik perbuatan orang Melayu kita sekarang ni. Kadang-kadang dia letak uri tadi, iaitu di antara uri tadi ditanam dengan asam jawa, dengan asam keping, dengan jarum, dengan pensel. Sebab apa tanam dengan pensel? Sebab dia nak bagi budak tu akan cerdik. Sebab ni tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun dalam hadis secara qat'i menyatakan bila mana kalau kita tanam uri sekali dengan pensel boleh menyebabkan budak jadi cerdik. Salah pemahaman sama sekali. So kita kena buang jauh-jauh sifat tersebut. Dan kadang-kadang pula tuan-tuan, yang ketiga pula iaitu bila pinggan mangkuk pecah ataupun bila pinggan pecah ataupun mangkuk jatuh ke bawah, mereka beramalkan mungkin ada sesuatu perkara yang akan berlaku. Ini kadang-kadang itu dipanggil qadarullah, iaitu benda yang tiba-tiba secara berlaku yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bukan sebab kerana pinggan mangkuk tadi pecah, dia memberi ramalan buruk kepada individu tersebut. Tidak, salah sama sekali. Yang ni kita perlu tapiskan ataupun kita perlu buang pemahaman begini. Sebab dia jatuh pada syirik. Sebab kita lebih fokus kepada ramalan yang bila pinggan jatuh ataupun bila mangkuk jatuh. Tak boleh kalau fikir begitu. Dan seterusnya pula, mereka ni, amalan orang Melayu kita suka menggantung ayat 1000 dinar di dalam dinding. Dan ada juga yang menggantungkan ayat 1000 dinar tadi di dalam tandas. Maka jatuh pada haram dan juga berdosa besar sebab dia adalah ayat Quran. Kadang-kadang ramai orang suka gantung ayat 1000 dinar di dinding. Itu bagi mereka akan memberikan, orang kata, rezeki yang melimpah ruah. Sebenarnya ayat 1000 dinar tadi bukan perlu digantung pada dinding. Boleh, tak masalah. Tapi kalau kita kena niatkan, kita gantung tadi untuk perhiasan, bukan niat untuk rezeki masuk. Dan juga tuan-tuan, kebanyakannya banyak mereka ni letak ayat 1000 dinar di dalam kedai-kedai ataupun premis masing-masing. Ini biasa berlaku dalam adat ataupun dalam perbuatan orang Melayu kita sendiri, orang Islam kita sendiri. Suka gantung ayat 1000 dinar di dinding, dalam dinding bilik contoh, nak bagi rezeki masuk. Sebenarnya salah. Yang perlu digantungkan ayat Quran tadi adalah membacanya dalam hati dan perlu mengamalkannya dan tadabbur. Itu yang wajib. Bukan kita perlu gantungkan di dinding. Itu salah. Dan seterusnya pula, ramalan orang Melayu ni bila tangan gatal, dia suka meramalkan bila tangan gatal ni maksudnya akan dapat duit banyak. Dan amalan orang Melayu kita suka bila mana kalau tangan gatal ni bermaksud dia akan dapat duit banyak. Rezeki ataupun ong. Salah tuan-tuan. Kadang-kadang tangan gatal ni, mak rasa tangan mak dia gatal ni, mungkin nanti dapat duit bonus ayah ni. Salah tuan-tuan. Tangan gatal ni sebenarnya mungkin ada kuman pada tangan kita. Bukan tangan gatal ni memberi ramalan kepada individu tersebut dia akan jadi kaya, dia akan dapat ong. Salah. Kita perlu perbetulkan balik. Dan seterusnya pula, orang Melayu kita ni, dia kata apa? Engkau jangan lalu dekat ampaian kain tersebut. Bila engkau lalu ke ampaian kain tersebut, maka akan hilang Al-Quran pada diri engkau atau pada hafalan kau. Kadang-kadang orang Melayu kita ni suka beritahu kepada budak-budak tahfiz ni ataupun budak-budak al-hafiz ni, kadang-kadang engkau jangan lalu di bawah ampaian kain. Sebab bila engkau lalu di bawah ampaian kain, maka akan hilang hafalan.
Ni pun adalah di antara orang kata ramalan yang sangat buruk, yang kesannya sangat mendalam. Ampaian kain ni tuan-tuan, dia tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Dia tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Kita nak lalu pun boleh. Tidak ada mistik di ampaian kain tersebut. Tidak ada mistik di ampaian kain tersebut. Dan ramai juga yang meramalkan bila mana hari Khamis malam Jumaat. Contoh, hari Khamis malam Jumaat, roh akan datang. Kalau kita tengok balik dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, bahawasanya Allah kata dekat situ, maknanya roh tadi Allah dah letakkan di tempat yang sepatutnya, maka dia tidak akan datang balik ke rumah lepas meninggal tadi. Tidak ada. Yang ni kita perlu beritahu kepada anak cucu kita bahawasanya amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan mengakui bahawasanya roh akan balik ke rumah balik bila ditanamkan di dalam kubur, dia akan balik semula. Itu tidak benar sama sekali. Itu tahyul dan juga syirik. Tidak ada. Kita tengok balik dalam Al-Quran pun beritahu bahawasanya Allah Ta'ala letakkan, ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, Allah Ta'ala letakkan roh tadi di tempat yang sepatutnya dah. Kalau orang tadi melakukan kemungkaran, adalah tempat dia. Kalau orang tadi melakukan kebaikan, ada tempat dia. Sebab dikatakan oleh ulama', kata Imam Syafi'i, kubur-kubur ni akan menjadi taman-taman syurga. Bukan syurga lagi, tapi taman-taman syurga bagi mereka yang bertakwa dan beramal soleh. Dan juga ada juga yang bila mana mereka percaya kepada amalan, iaitu memberi mesej berantai kepada individu seseorang individu. Macam contoh dia tulis itu, jika tak sebarkan akan dapat berita buruk ataupun akan menjadi orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Ini mesej berantai. Ni daripada penjaga kunci Kaabah beritahu, kalau kita tak sebarkan mesej ni, maka akan berlaku keburukan pada kita semua. Ini dipanggil mesej berantai, tidak dibenarkan. Sebab ni pun jatuh pada syirik. Jadi ini mesej yang menakut-nakutkan. Sebab Allah tidak pernah menakut-nakutkan kita dengan mempercayai mesej tersebut. Tidak boleh percaya. Ni fitnah sama sekali. Fitnah dalam Islam, tak boleh. Ya? Okey. Dan seterusnya pula tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, iaitu meramalkan kayu koka. Kayu koka ni apa dia? Kayu koka ni iaitu kayu macam tongkat, macam cincin biasa orang buat. Mereka meramalkan bahawa kalau si pemakai kayu koka tadi, mereka pakai kayu koka tadi, dia akan memberikan keselamatan kepada individu tersebut. Ini biasa berlaku dalam orang Melayu kita sendiri yang mempercayai kayu koka ni boleh memberikan kekuatan kepada individu tersebut. Sebenarnya tak sama sekali. Kadang-kadang ni perhiasan saja. Saya pakai pun ni perhiasan saja. Ni antara amalan-amalan syirik ataupun tahyul ataupun khurafat yang orang Melayu suka sangat percaya. So kita kena beritahu pada anak cucu kita, kena betulkan balik. Ya, kena betulkan balik bahawasanya benda yang kita belajar selama ni ada terikat dengan kepercayaan orang Melayu yang tahyul, yang tidak logik. Jadi kita kena beritahu balik kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.